Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dipertemukan di ruang yang agak terhad ini bagi meneruskan sesi pembelajaran kita di bawah subjek Pendidikan Islam tingkatan 4. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah harap semuanya sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, agak-agak apakah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Siapa boleh teka? Baik, insya-Allah pada siri kali ini Ustazah akan menyambung semula pelajaran 22 di bawah tajuk Bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Baik, tajuk ini berada di bawah bidang akhlak. Ustazah yakin pada siri yang pertama kamu semua telah pun mempelajari beberapa aspek berkaitan dengan tajuk bersikap benar menjauhkan kemunafikan ini. Antaranya, saya yakin kamu telah pun belajar berkaitan dengan maksud bersikap benar, hukum dan dalil bersikap benar, dan tuntutan bersikap benar. Betul tak? Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ingin Ustazah ingatkan kepada anak-anak pelajar semua supaya bersedia dengan buku teks ataupun kalau tak ada buku teks, mungkin ada antara anak-anak pelajar yang telah pun membeli buku nota berkaitan dengan pendidikan Islam tingkatan 4 dan sediakan juga alat tulis untuk mencatat serta yang paling penting, kamu duduklah dalam keadaan yang selesa agar dapat mengikuti sesi pembelajaran ini dengan berkesan, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mendalami lagi tajuk ini, marilah kita segarkan minda dengan beberapa kata-kata hikmah berkaitan dengan bersikap benar. Okay, kita lihat yang pertama. Wa an aqulal haq wa in kana mur. Dan hendaklah aku mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Maksudnya, kita biasa mendengar berkata benarlah walaupun pahit. Itu salah satu daripada kata-kata hikmah yang menggalakkan kita bersikap benar. Okay, cuba tengok yang lain pula. Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapat 3 perkara. Kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manakala yang ketiga, kita cuba tengok, ada 3 pekerjaan yang terberat. Sikap dermawan dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakut. Ini kata-kata daripada Imam Syafi'i. Jadi kata-kata hikmah ni jadi satu kata-kata yang positif untuk diri kita supaya lebih bersikap benar. Okey, sebelum Ustazah menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk bersikap benar ini, marilah kita lihat apakah objektif yang perlu kita capai setelah tamat pembelajaran pada kali ini. Okey, kita lihat yang pertama. Setelah selesai kita mempelajari tajuk ini, Ustazah mengharapkan kita dapat menyenaraikan contoh-contoh Rasulullah SAW bersikap benar. Sementara objektif yang kedua, anak-anak pelajar dapat menerangkan beberapa hikmah jika kita bersikap benar. Kebaikan hasil daripada bersikap benar ini. Okey, dan yang ketiga, di akhir siri ini Ustazah akan bagi beberapa soalan latihan dan Ustazah mengharapkan
anak-anak pelajar dapat menjawab soalan tersebut sebagai pengukuhan kita. Okey, sekarang kita masuk kepada objektif yang pertama berkaitan dengan contoh-contoh Rasulullah SAW bersikap benar. Kita akan lihat contoh-contoh bagaimana sifat Rasulullah berkaitan dengan bersikap benar. Okey. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan bersifat benar. Bila Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah sampaikan kepada manusia dengan bersifat benar. Baginda tidak menokok tambah ayat yang disampaikan. Kemungkinan kita kalau dapat sesuatu berita, kemudian sebelum kita sebarkan kepada orang lain ataupun semasa kita menyebarkan kepada orang lain, terdapat tokok tambah ataupun mungkin terdapat pengurangan. Tetapi Rasulullah tidak melakukan demikian. Sementara itu, ajaran Islam yang Nabi sampaikan juga tidak mengikut kehendak dan pendapat peribadi baginda. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tutur kata baginda semuanya berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat ini bermaksud, Allah berfirman bermaksud, dan ia yakni Rasulullah SAW tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa apa sahaja yang keluar daripada Nabi, tutur kata, perbuatan, berita yang baginda sampaikan bukan daripada hawa nafsu baginda, kehendak diri baginda, tetapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah pun mengurniakan sifat benar ini kepada Nabi dan Rasul, di mana semua para Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib iaitu siddiq, yakni benar. Sama ada benar dari sudut tutur kata, benar dalam sudut melakukan tugas, benar ketika berjanji, dan lain-lain lagi. Okey, sekarang kita lihat contoh lain berkaitan dengan Rasulullah SAW bersikap benar. Baik, kita lihat Rasulullah SAW juga pernah bergurau, namun baginda sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang bergurau. Saya yakin kita semua suka bergurau. Tak kiralah bergurau dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga. Okay? Dalam gurauan kita kemungkinan ada terselit sesuatu yang tak benar. Okay, berlainan dengan Nabi. Nabi SAW dalam keadaan biasa baginda benar, bersikap benar. Dalam bergurau juga baginda sentiasa bercakap benar. Okay, kita lihat kisah selanjutnya. Al-Hasan radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang perempuan tua datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa tujuan dia jumpa dengan Rasulullah? Tujuan dia supaya baginda mendoakannya masuk ke syurga. Okey? Seorang perempuan tua jumpa dengan Nabi, minta Nabi doakan dia masuk syurga. Kenapa? Kerana doa Nabi itu makbul. Jadi dia nak sangat Nabi doakan dia masuk syurga. Lalu Rasulullah SAW memberitahu bahawa orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Terkejut tak? Kan? Baginda kata orang tua tak masuk syurga.
Apa jadi dengan wanita tu bila Nabi jawab yang apa? Orang tua tak masuk syurga, apa jadi? Apa perasaan dia? Apa tindakan dia? Okey. Wanita itu terus berlalu sambil menangis. Kita pun kan, kalau kita minta sesuatu orang tak bagi, sedih tak kan? Ni minta syurga. Tapi Nabi jawab, orang tua tak masuk syurga. Sebelum dia mendapat penjelasan lebih lanjut lagi, dia telah pun berlalu. Lalu apa tindakan Nabi? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz." Nabi kata apa? Nabi kata, beritahulah kepadanya, kepada wanita tua tadi, bahawa sesungguhnya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Maksudnya, orang tua, wanita tua tadi akan masuk syurga juga, tapi tidak dalam keadaan tua. Kenapa? Lanjutan daripada hadis ni, Nabi sambung lagi. Nabi kata, kenapa tak ada wanita tua dalam syurga? Kerana Allah berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 36 hingga 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'alnahunna abkara 'urban atraba. Apa maksud dia? Allah berfirman, Allah kata apa? Sesungguhnya kami ciptakan penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suami masing-masing. Dan mereka itu sebaya. Sebaya. Maksudnya tak ada tua. Dalam syurga nanti, semua orang muda. Itulah cara Nabi bergurau. Dia bergurau, dalam gurauannya masih kekal dengan prinsip kebenaran. Jadi, kita juga patut mencontohi teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, terutamanya dalam bersikap benar. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, setelah kita melalui objektif yang pertama, iaitu berkaitan dengan contoh-contoh Rasulullah bersikap benar, kemudian kamu juga telah pun melalui siri pertama kaitan dengan maksud, hukum, dalil serta tuntutan bersikap benar, maka pada objektif yang kedua pada hari ini kita akan lihat apakah hikmah. Apakah hikmah bersikap benar? Kalau kita sentiasa bersikap benar, apa yang kita dapat? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat. Kita tengok yang pertama. Apabila kita bersikap benar, maka kita dapat memelihara diri kita daripada sifat munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat munafik? Sifat munafik ni nanti Ustazah akan tunjukkan pada slide berikutnya. Hikmah yang kedua. Kalau kita sentiasa bersikap benar, tak kiralah benar dalam tutur kata, benar dalam berjanji, benar dalam melaksanakan tugasan, maka kita akan dapat menenangkan hati kita kerana kita tidak melakukan dosa. Ringkasnya, dengan bersikap benar, menenangkan hati. Hikmah yang ketiga. Apabila kita bersikap benar, kita dapat saling bekerjasama. Kerana apa? Kerana dengan bersikap benar itu akan wujud perasaan saling mempercayai. Kita akan rasa percaya. Tapi kalau orang menipu kita, orang berbohong kepada kita, sukar untuk kita percaya. Bila hilang sifat percaya mempercayai, maka sukarlah untuk bekerja sama. Dan yang keempat, kita lihat hasil daripada bersikap benar, kita akan menjadi contoh teladan. Kita akan menjadi contoh yang baik kepada orang lain.
Orang lain yang tengok kita, mereka juga akan turut hormat kita. Kenapa? Kerana maruah kita dipandang tinggi. Okey, anak-anak? Baiklah, kita dah sampai hampir kepada penghujung sesi ini. Jadi di akhir ini, kita akan lihat kesimpulan daripada tajuk bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat ialah bersikap benar sangat penting supaya kita dapat menjauhkan diri kita daripada sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Okay, mungkin kamu akan bertanya begitu. Okay, sifat munafik ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Ayatul munafiqi thalatha. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada ahlafa. Wa iza tumina khana. Apa maksud hadis ni? Hadis ni bermaksud tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Kita nak kenal yang kata munafik ni macam mana? Nabi kata ada 3. Baik, 3 tu macam mana pula? Okay, lihat satu persatu. Iza haddasa kazaba. Ciri pertama orang munafik ni apabila dia berkata, bila dia berkata-kata, dia bercakap, kazaba, dia akan berdusta, tipu. Okay, ciri pertama dia berdusta. Kemudian kedua, wa iza wa'ada ahlafa. Apabila dia berjanji, dia akan mungkir janji. Jadi mungkir janji ini sifat munafik. Okay? Jadi kalau kamu berjanji dengan guru-guru untuk siapkan kerja, maka tunaikanlah. Kerana kita bimbang, kita akan termasuk dalam ciri ataupun sifat-sifat munafik. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah ataupun kepercayaan, khana, dia akan mengkhianati. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan sebagai sifat-sifat munafik. Iaitu apa? Menipu ataupun berdusta, mengingkar janji dan mengkhianati amanah. Ustazah doakan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita amalkan dalam hidup kita, seterusnya membentuk diri kita menjadi Muslim yang sejati, insya-Allah. Okey, sebagaimana yang Ustazah janjikan pada awal-awal siri ini, di akhir daripada sesi pembelajaran kita ini, Ustazah akan berikan beberapa soalan untuk kamu jawab. Okay, kita lihat yang pertama. Jelaskan contoh sikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okay, kita dah tengok tadi contoh Nabi bersikap benar. So, jelaskan contoh. Jadi kata tugas di sini adalah jelaskan. Soalan yang kedua. Terangkan 2 hikmah bersikap benar terhadap masyarakat. Okay. Untuk menjawab soalan ini, kamu lihat kepada kata tugas. Okay. Kata tugas di sini ialah terangkan. Ya, terangkan. Jadi, terangkan perlu kepada isi dan huraian. Okay. Terangkan 2 hikmah bersikap benar terhadap masyarakat. Baca soalan bagi habis. Tengok di hujung ni, dia kata terhadap masyarakat. Jadi kamu kena cerita apakah hikmah bersikap benar terhadap masyarakat. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga, kalau kamu nampak je ada stimulus yang semacam ni, maka Ustazah pasti kamu dah boleh kenal ini adalah soalan hebat. Okey, kita baca dulu stimulusnya.
Kini terdapat banyak penularan berita palsu di media sosial. Betul tak? Dalam media sosial sekarang banyak disebarkan berita-berita palsu. Sama ada di Facebook dan sebagainya. Baik, soalan dia. Soalan dia, huraikan hujah anda cara untuk menangani masalah di atas. So di sini apa kehendak soalan? Apa kehendak soalan kebat ni? Kehendak dia adalah cara menangani masalah apa? Masalah penyebaran, penularan berita palsu. Baik. Saya harap anak-anak pelajar sekalian dapat jawab, menyalin soalan ini, seterusnya menjawabnya dan berbincanglah dengan guru-guru di sekolah masing-masing. Jadi, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siri. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa.